Allahu 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 Allah. Saya tak tukar nama. Saya orang yang pertama di Malaysia yang memeluk Islam yang tak tukar nama. Yang kekalkan nama Cina sebagai nama Islam saya. Bukan nak cari hal, bukan nak buat hal. Tujuannya nak permudahkan dakwah, nak permudahkan orang boleh memeluk agama Islam. Saya tak tukar nama ada banyak sebab. Pertama, nak ubah persepsi masyarakat. Saya ni masuk Islam, bukan masuk Melayu. Kedua, nak ubah salah faham masyarakat. Islam ni bukan agama untuk orang Arab saja. Islam juga bukan agama untuk orang Melayu saja. Islam ni agama universal. Islam ni agama untuk semua bangsa, semua kaum di muka bumi ini. Setuju? Saya tak tukar nama ni nak permudahkan orang bukan Islam ni senang nak masuk Islam. Ramai di kalangan mereka nak masuk. Ramai yang kaya-kaya mau masuk, tapi sangat takut, sangat risau. Sebab takut ni kalau dah masuk, harta dia tak sampai kepada ahli keluarga dia. Sebab bila dah masuk Islam, nama baru. Harta, nama lama. Geran kan, nama lama. Kalau dia mati, dia risau, harta tu tak sampai kepada ahli keluarga dia. Saya tak tukar nama sebab nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tahu ke tak tahu sunnah Nabi? Kalau kita lihat zaman Nabi, senario zaman Nabi, ada tak orang-orang yang sahabat-sahabat yang daripada bangsa kaum lain yang masuk Islam? Ada ke tak ada? Ada kan? Tapi baginda suruh mereka tukar nama tak? Tak. Contohnya Salman Al-Farisi. Salman ni orang Arab ke Parsi? Bilal bin Rabah, orang Arab ke orang Afrika, Ethiopia? Dia Afrika. Dan mereka sahabat yang masuk Islam zaman Nabi pun kekalkan nama. Berarti kalau Nabi benarkan mereka kekalkan nama, ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik, nama itu tidak mempunyai makna yang tidak elok, baginda tak kacau nama orang. Dia tak macam Malaysia. Orang macam Malaysia ni, semua orang masuk Islam, nama mau kacau. Betulkah? Semua kena tukar nama lah. Sebenarnya tak ada masalah pun tukar nama, baik juga. Tapi di Malaysia ni, kita menilai orang itu, seseorang tu Islam ke tak Islam berdasarkan nama, ataukah berdasarkan bunyi nama tu. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana baginda menilai seseorang itu Islam ke tak Islam? Berdasarkan nama ke, pakaian ke, ataupun amalan? Zaman Nabi berdasarkan amalan, zaman kita berdasarkan nama. Berdasarkan nama ni kadang-kadang tepat, kadang-kadang tak tepat. Tak apalah, ini senario yang berlaku di Malaysia. Okey, persoalan sekarang nak tahu tak apa makna nama saya? Okey, Lim nama keluarga. Dia bukan nama bapak tau, nama keluarga, family name. Lim ini tak ada mengena dengan Menteri Kewangan Malaysia. Nama kedua saya Jui. Jui ni nama keturunan. Orang Cina ni lihat nama kedua ni boleh tahu ni keturunan yang keberapa. Dan orang yang ada ilmu bila lihat nama saya nombor 2 tu, terus dia tahu saya generasi yang ke-27. Sun, nama diri saya. Lim Jui Sun berarti menuju kejayaan. Bagus tak maksudnya? Itulah sebab saya kekalkan nama. Tujuan nak berdakwah lah. Okey, kita teruskan perbincangan malam ni, iaitu fitnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ni kita ada dalam Facebook ada orang bukan Islam di Malaysia, dia sebarkan satu gambar seorang lelaki tua pakai kopiah, pegang seorang kanak-kanak, dan kanak-kanak tu pegang satu toys lagi kan. So kononnya dia bagi gambaran bahawa itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pada usia 6 tahun. So itu gambaran. Ini semua ni fitnah. Kadang-kadang mereka tak faham pun. Mereka dapat berita ni daripada berita dulu-dulu. Fitnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan perkara baru. Dia telah berlaku zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ke tidak? Dan kalau kita lihat di barat saja,
pada tahun 1800 hingga 1950, dalam jangka masa 150 tahun, di barat orang bukan Islam telah menulis buku sebanyak 60,000 buah buku terhadap agama Islam. Sebahagian besar tulisan tu fitnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman moden ini, zaman elektronik ini lagi special. Mereka bukan cakap, bukan tulis, malahan mereka siap buat video, siap buat drama, buat satu cerita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan dan bagi masyarakat tahu bahawa betapa jahat, betapa kejinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Inilah yang berlaku. Kalau kita pergi YouTube, kita akan jumpa drama-drama, video-video sedemikian. Tapi tuduhan-tuduhan semua ni benar ke tidak? Daripada sudut kita orang Islam, ini fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW ataupun salah faham terhadap Nabi Muhammad SAW. Mari kita bincang soalan-soalan atau fitnah-fitnah yang mereka cerita dalam drama tu. Yang pertama, na'udzubillah, mereka tuduh Nabi Muhammad SAW menipu. Ceritanya apa? Ceritanya adalah pernah satu masa Nabi Muhammad SAW mempunyai 9 isteri. Satu masa pada satu masa. Kemudian Allah turunkan wahyu. Surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3, bahawa lelaki maksimum boleh ada 4 isteri. Selepas ayat itu diturunkan, lelaki maksimum boleh ada 4 isteri. Maka baginda perintahkan sahabat-sahabat semua, sesiapa yang ada lebih daripada 4 isteri, maka cerailah mereka. Pilih 4 saja. Sahabat dengar tak kata-kata baginda? Semua ikut. Tapi siapa yang tak ceraikan isterinya? Siapa yang simpan 9? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tuduh Nabi tipu para sahabat. Nauzubillah. Dia suruh orang cerai, dia sendiri tak cerai. Dia simpan 9. Betul ke tidak? So itulah tuduhan yang pertama. Macam mana kita nak mengulas atau menjawab soalan tuduhan sedemikian? Saya tahu bila orang tuduh, kita tuduh Nabi kita marah, betul tak? Tapi kita kena bertenanglah. Sebab kadang-kadang ini salah faham saja. Betul tak? So apa yang kita perlu buat adalah bila orang tuduh, kita kena relax, kita kena calm dan jawab elok-elok kepada mereka. Saya bagi contoh, macam mana saya jawab soalan yang mereka fitnah ni. Saya akan beritahu dia, yang perkara yang pertama adalah, bila kita baca Quran, kita tak boleh ambil satu ayat Quran dan kita cerita ini maksudnya, dan kita tidak lihat ayat-ayat Quran yang lain. Kita tidak buat cross reference atau tidak lihat konteksnya. Contoh, kalau saya kata negeri Perlis adalah Malaysia, tepat ke tak tepat? Kurang tepat. Sebab negeri Perlis adalah sebahagian daripada Malaysia. Bila kita dah sebut Malaysia ni, kita kena sebut 14 buah negeri. Kita tak boleh sebut Perlis sahaja. Betul ke tak betul? Sama juga bila kita baca ayat Quran, kita kena lihat konteks ayat Quran itu dulu, dan kita kena buat cross reference sebelum kita nak tuduh apa-apa. Dan kalau kita lihat ayat Quran, memang kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mempunyai 9 isteri sebelum surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3 diturunkan. Kedua, bila ayat ini diturunkan, ayat ini khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syariat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk Nabi. Syariat ini turunkan untuk umat Nabi sampai hari kiamat. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, Allah beri dia syariat yang lain. Kat mana? Disebut dalam Quran, dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 50 hingga 52. So ayat Quran ni sebut, Allah berfirman yang bermaksud, Allah pertama melarang Nabi menceraikan mana-mana satu isterinya. Allah tak benarkan Nabi ceraikan mana-mana satu isterinya. Nabi tak cerai bukan dia tak nak cerai. Sebab ini perintah Allah, tak boleh cerai. Kenapa? Sebab semua isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umum mukminin, ibu kepada semua orang mukmin. Tak boleh cerai. Kalau cerai, mana ada mukmin boleh kahwin ibu kamu sendiri? So baginda tak cerai, bukan dia tak nak cerai, sebab ini syariat khas untuk dia. Dan kita baca ayat seterusnya, Allah bukan saja larang dia cerai, Allah juga melarang dia kahwin lagi. Nak kahwin tak boleh.
Allah tak benarkan dia kahwin. Allah telah tutup kotanya. Tak boleh kahwin lagi. Walaupun hati dia betapa suka terhadap seorang wanita. Wanita tu betapa cantik. Tak boleh kahwin lagi. Allah telah tutup kotanya. Ini perintah Allah khas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sekarang kalau kita lihat ayat ini, kita faham baginda tak cerai maksudnya apa? Sebab ini perintah khas Allah kepada dia. Betul? So dia menipu ke tidak sekarang? Tidak. Sebab itulah bila kita baca ayat, bila baca Quran, kita kena tengok Quran keseluruhannya, kita kena tengok Quran konteksnya, ataupun kita kena buat cross reference supaya kita tak keliru. So orang bukan Islam, mereka tak dapat lihat ayat ini, maka mereka ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menipu. Nauzubillah. So kalau kita terangkan sedemikian, maka mereka dapat lihat dengan jelas. Boleh tambah lagi, dalam Islam, dalam agama Islam, bila kita amalkan Islam, kita ikut perintah Nabi. Apa yang Nabi suruh kita buat, kita buat. Kita tak boleh ikut keseluruhan apa yang Nabi buat. Sebab dalam Islam ada setengah-setengah perkara khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Nabi nikah tak perlu wali. Nabi nikah tak perlu mas kahwin. So itu syariat khas untuk Nabi. Itu khusus untuk Nabi. Kita semua tak boleh ikut. Setuju tak? Sebab itulah kita hanya ikut perintah Nabi. Ikut apa yang Nabi suruh kita buat, kita ikut. Tapi kita tak boleh ikut Nabi keseluruhannya. Setuju? Nah, ini tuduhan yang pertama. Allah